dan seterusnya. Beliau pernah menghadiri kursus train the trainer ataupun program train the trainer di Singapura, bayar berpuluh-puluh ribu bertujuan untuk mengambil ilmu dan menurunkan kembali ilmu tersebut kepada kita di tim sinergi. Seterusnya, beliau terlibat dalam perniagaan Atomi sejak 4 tahun yang lalu dan merupakan Diamond Master di Atomi dengan pendapatan pasif, tuan-tuan dan puan-puan. Anda bayangkan pendapatan pasif adalah pendapatan yang sentiasa dapat setiap bulan tanpa henti. Okey, perniagaan yang kalau anda tak buat pun anda tetap akan dapat duit. Bayangkan pendapatan pasif beliau sehingga kini mencecah RM30,000 sebulan. Anda bayangkan dengan perniagaan yang ada sekarang pun dah tak habis makan, dapat lagi di Atomi pasif tiap-tiap bulan RM30,000. Betapa banyaknya duit yang Atomi bagi dan juga betapa banyaknya duit yang beliau uruskan dalam kehidupan beliau. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, misi beliau sebenarnya di tim sinergi adalah untuk mengepalai serta membimbing dan juga memberikan inspirasi kepada kita semua supaya kita dapat mencapai kebebasan kewangan melalui platform pendapatan pasif di Atomi. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, orang yang bijak ada caranya yang tersendiri dalam menguruskan kejayaan beliau. Tidak sama seperti orang yang hanya ada semangat berapi-rapi tetapi tidak berapa bijak mengendalikan perniagaan. Jadi hari ini kita sangat-sangat bersyukur kerana kita memiliki seorang yang bijaksana, yang arif dalam bidangnya untuk membantu kita, untuk membimbing kita dalam menuju kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita mempersembahkan the one and only, the wise man in Team Synergy, Master Siti Chan. Terima kasih Min. Terima kasih banyak-banyak. Ini introduction yang paling hebat lah. Saya suka introduction you. Rasa macam nak terbang. Okey, terima kasih semua kerana luangkan masa bersama. Pada yang baru, salam perkenalan. Saya Siti Chan. Saya telah melibatkan diri di dalam bidang Atomi ini sejak 2017. Yang betul-betul lah 2017 selepas Raya Cina bulan 4. Sekarang lebih kurang dah nak masuk dah 3 tahun lebih dah. Saya rasa pencapaian yang saya ada bukan pada diri saya sahaja. Pencapaian saya di mana sekarang setakat ini sudah lebih kurang 10 orang dalam kumpulan tim sinergi telah mencapai kedudukan Auto Sales Master, di mana pendapatan mereka lebih kurang 10,000 sebulan. Itu adalah satu pencapaian yang hebat, bukan pendapatan saya atau kedudukan atau pangkat saya. Itu tak penting. Sebagai leader, saya rasa saya tak mementingkan pangkat. Saya mementingkan kejayaan orang yang mengikuti kita. Itu yang penting. Sebagai leader, kita kena tengok kejayaan kita bukan pada pangkat kita. Kejayaan kita ialah kepada sesiapa yang mengikuti kita dan mencapai kejayaan. Itu kejayaan. Itu adalah leader yang betul-betul saya rasa hebat. Saya rasa saya pun kagumi dengan pengorbanan saya di mana wujudnya ramai Auto Sales Master. Target saya ialah sebenarnya saya dah beritahu daripada 2019, target saya ialah membawa 10 orang Auto Sales Master akhir tahun ini. Tapi sebelum kita mencapai akhir tahun ini, kita sudah lebih kurang ada 10 orang. Dan tak lama lagi kita ada lagi 2 orang. Saya rasa 12 orang akan masuk ke dalam kedudukan yang stabil Auto Sales Master. Bila kita mencapai pendapatan Auto Sales Master, maksudnya kita tidak perlu risau dah. Kita boleh dikatakan kejayaan telah pasti di Atomi. Yang penting sekali kita jangan berhenti. Kita harus terus bergerak. Sebab itu tadi saya dah jumpa satu pegawai bank yang telah mendapat MSS. Mereka panggil MSS di bank. Baru-baru ni diberhentikan bulan 9, dah 1 bulan dah. So dia kata, Mr. Chan, saya nak jumpa you boleh tak? Saya kata boleh. Saya kata datanglah center, sedangkan 1 orang tak apalah you datang center. 7.30 dia sampai 7.40 macam tu. Saya tunggu dia. Itu dia kata dia nak bermula dengan Atomi. Saya kata memang bagus. Saya tanya dia, berapa lama dah anda bekerja dengan bank? Saya dah bekerja dengan bank selama 25 tahun dah. Tapi selepas lepas saya dapat MSS, dia orang panggil MSS di kilang dia orang panggil VSS.
Selepas saya dapat MSS, pendapatan saya balik pada kosong. 25 tahun bekerja, pendapatan bila dia berhenti, pendapatan dia kosong. Kawan saya tu muda lagi ya. Pasal bila saya buat perniagaan, saya sentiasa pergi bank. Dia di depan kaunter selalu mengira duit atau dia selalu bercakap dengan mereka. Saya selalu bercakap dengan banker-banker di depan. Itu hari ini dia call saya, dia kata nak jumpa saya. Saya rasa bersyukurlah kerana dia nak tahu mendalam tentang Atomy. Dan saya rasa saya beritahu dia, kalau you membuat pengorbanan di dalam Atomy 2 tahun setengah, di bank 25 tahun, pendapatan you kosong selepas you berhenti. Tapi kalau you sanggup mengorbankan, sanggup peruntukkan masa untuk datang belajar di Atomy 2 tahun setengah, selepas 2 tahun setengah, you akan mendapat pendapatan 10,000 ke atas. 10,000 dan bukan sebulan, setiap bulan. Oh, dia kata bagus. So dia ingin nak belajar. Okey, saya nak memulakan dengan satu cerita, boleh tak? Dengan satu cerita. Boleh ya? Satu cerita, okey, bagus. Saya rasa ramai daripada sini pernah dengarlah cerita ni. Tapi saya nak cerita bagi orang baru. Okey, kejayaan di setiap bidang adalah bergantung pada sikap kita. Kejayaan pada setiap bidang adalah bergantung pada sikap kita. Ini ceritanya. Di satu ketika dulu, ada satu tauke membuat kasut selipar. Kasut selipar yang tahu kan, kasut selipar? Kasut selipar, dia membuat kasut selipar. So dia nak cari 2 orang, dia nak cari satu penjual kasut untuk melariskan kasut dia. Jadi salesman lah, untuk mempromotkan kasut selipar dia. So dia nak buka market dia di Afrika. Itu 20 tahun dulu di Afrika dan di kawasan pendalaman. So dia interview lah, dia buka interview, dia panggil 2 orang datang. Datang. Dia kata, saya ada kasut selipar, saya adalah kilang buat selipar dan saya nak buka pasaran saya di Afrika, di kawasan pedalaman di mana orang tak pakai kasut. Saya nak you pergi sana selama 1 tahun 2 untuk tolong saya membuka pasaran. Okay, so datang. Itu mai jumpa dia, bos. Kalau you nak suruh saya pergi tinggalkan keluarga saya 20 tahun, begitu jauh di kawasan pedalaman, nak jual kasut pada orang yang tak pernah pakai kasut, saya rasa bos, saya tak maulah. Saya rasa mana mungkin orang sana tak pakai kasut, you nak suruh saya pergi jual kasut, mana saya boleh jual. Itu orang pertama. Tu dia orang kedua masuk pula. Orang kedua B pula masuk. Bila B masuk, dia beritahu sama, cerita yang sama, nak pergi ke Afrika Selatan jual slipper. Itu B dia beritahu, bos, you nak suruh saya pergi kat jauh-jauh sana jual slipper, apakah target yang you bagi kat saya sebulan? Bos kata 10,000 pasang kasut sebulan. A yang kata apa tahu? Begitu banyak macam mana nak jual? Tapi B ni kata apa? Bos, you bawa saya pergi jauh-jauh sana, 10,000, orang sana tak pakai kasut. 10,000 pasang kasut. Mana cukup, bos? Kalau saya boleh buat 20,000, ada duit target tak? So di sini kita boleh beritahukan, orang boleh beritahu saya tak? A ke B yang akan berjaya dalam membawa produk slipper ni ke Afrika? A atau B? So di sini kita tahu kan, kejayaan adalah semua bergantung pada sikap positif seseorang. Nak berjaya bukan saja benda itu boleh buat tak boleh buat, tapi sikap positif, permulaan. Kita tak tahu apa, B pun tak tahu apakah cabaran atau halangan atau dugaan yang akan dia hadapi di Afrika. Dia tak tahu, dia pun tak tahu. Tapi dia dengan sikap positif dan saya percaya B akan berjaya. Saya rasa B akan berjaya. Adakah orang percaya B akan berjaya?
Betul kan? B tentu akan pasti berjaya. Okey, hari ini khasnya pada orang baru, saya nak ucapkan selamat datang dan salam perkenalan. Saya kalau boleh, you orang boleh buka tak video. Saya tengah duk bercakap dengan tembok ni. Boleh buka video lah, at least saya boleh tengok. Buka video you orang semua. Kalau tidak, saya bercakap dengan orang yang tak nak dengar. Saya pun tak tahu. Mereka dengar kata, tak apa, makan pun tak apa, minum tak apa. Yang penting sekali buka video. Buka video saya boleh nampak orang yang buka video. Baru saya kenal. Muhammad Ilhami semua. Baru. Terima kasih kerana kerjasama. Baru ada semangat nak kerja. Baru semangat nak cerita. Okey. Okey, kepada orang baru, jangan risau. Saya ada permintaan daripada Rebecca. Kata, boleh tak? Saya ada bawa orang baru masuk. Boleh tak? Sesiapa terangkan sedikit kelebihan atau kebaikan Atomy. Okey, khasnya pada orang baru, untuk manfaat orang baru, saya cerita sedikit mengapa Atomy adalah platform yang boleh dikatakan terbaik bagi saya. Bukan kerana saya buat Atomy, dan kepada sesiapa orang baru, yang sendiri menilaikan mengapa saya kata Atomy adalah platform yang begitu hebat. So saya teruskan, Atomy mengapa dia begitu hebat? First kali kerana Atomy adalah satu platform yang stabil. Penting, kita kena tahu tau mengapa stabil. Kepada sesiapa macam umur macam saya, macam Tuan Haji Abdullah, macam Mr. Tu, kita tak boleh melibatkan diri di dalam platform yang di mana tidak stabil lagi. Baru wujud, tak stabil. Kerana apa tahu? Kestabilan itu penting. Kita tidak ada second round. Kalau kita sentuh network marketing dalam masa 2 tahun ni, kita pergi perkenalkan pada orang, tiba-tiba selepas 2 tahun, company ni tutup. Taukel lari. Itu apa yang jadi pada kita? Kita pencen terus. Betul tak Tuan Haji Abdullah? Kita pencen terus. Kita pasal apa? Kita tak berani lah. Bukan kita tak berani. Kalau lah kita betul-betul nak pergi cakap dengan orang pun, siapa nak percaya kita lagi? Orang tak akan percaya kita lagi lah. Sebab itu, kepada sesiapa orang baru, kejayaan memilih platform yang betul adalah penting. Macam mana kita nak pilih platform yang betul? First kali kita kena pastikan platform itu stabil. Dan jangan dengar saya cakap, pergi Google search. Pergi Google search tentang company ni. Company ni adalah company yang di mana berusia lebih kurang 11 tahun sekarang, tapi telah membanjat dari segi kedudukan dunia. Network marketing sekarang di kedudukan nombor 11. Kedudukan nombor 11. Bukan dari segi apa? Dari segi sales revenue. Maksudnya, walaupun produk-produk kita murah, tapi kita boleh kedudukan nombor 11. Sales revenue itu penting. Ramai orang menjual produk-produk yang di mana sekali jual 3,000, 4,000, 5,000. Macam Kowe lah, contohlah. Ada produk yang mahal-mahal. Mereka menduduki kedudukan tinggi itu, kita percayalah. Sales dia ni. Tapi produk kita, RM12, RM15, RM34, tapi boleh menduduki kedudukan nombor 10 in the world. Top 10, top 11 in terms of sales revenue in the world. So, company ni stable. Kedua, macam mana kita nak tahu company ni stable tak stable? Dalam tahun di mana kita satu dunia menghadapi kemelesetan ekonomi dipuncakan oleh COVID-19 ini, satu dunia menghadapi satu dunia terancam, betul lah. Apa yang berlaku? Company kita boleh masuk kepada 2 negara yang mempunyai manusia yang paling banyak di dunia, negara China dan dengan negara India bulan 11 ini. Itu hebat tak? Kalau tidak mempunyai kewangan yang kukuh, mereka tidak boleh memenuhi permintaan orang China dengan orang India yang mempunyai penduduk yang begitu ramai. So, infrastruktur dari segi perkilangan semua telah bersedia untuk permintaan orang-orang China dengan orang-orang India. So, you imagine, company ni stable tak? So, kestabilan company itu adalah paling penting untuk memilih kejayaan kita, untuk kita venture dengan company, sesuatu company, kita kena pastikan kestabilan company itu
penting. Kedua, mengapa saya kata platform Atomy itu hebat? Dia adalah platform yang berasaskan online shopping mall. Kerana online shopping mall adalah satu trend bisnes terkini. So kita telah mengikuti trend secara tidak langsung bila kita melibatkan diri dalam Atomy, kita secara tidak langsung melibatkan diri kita dengan bisnes yang terkini, bisnes online shopping mall. Yang tahu kan, Amazon adalah bos Amazon, Jeff Bezos adalah manusia yang terkaya di dunia sekarang. Kerana apa tahu? Kerana online shopping mall yang dia buat, Amazon tu. So di Asia, orang yang terkaya di dunia siapa dia? Orang yang terkaya di Asia siapa dia? Adalah Jack Ma. Jack Ma buat bisnes apa? Berdasarkan sama online shopping mall. So kita juga, kalau orang terkaya di dunia dengan orang yang terkaya di Asia melibatkan diri dalam online shopping mall, dan kita juga melibatkan diri dalam online shopping mall, mungkin kita satu hari nanti boleh jadi orang terkaya di tempat kita sendiri. Setuju tak? Ya, so itu yang harapan kita. Tak payahlah kita terkaya di tempat kita sendiri. Kita terkaya di dalam keluarga kita pun dah cukup dah. Kepada adik-beradik kita pun kita dah rasa bangga dah. Mak kita pun dah bangga dengan kita kerana kita adalah terkaya antara adik-adik kita semua. Betul tak? So itu penting ya. So kedua, first kali stability of the company. Kedua, dia adalah business di mana dia melibatkan trend terkini online shopping mall. So kita ada dua. Ketiga, mengapa Atomy platform dia begitu hebat? Mengapa? Yang tahu tak? Kerana dia mengutamakan kejayaan member. Kejayaan member. Bila dia mengutamakan kejayaan member, apa yang dia harus buat? Dia memastikan kita semua melaksanakan bisnes ini dengan berjaya. Macam mana dia nak pastikan kita semua berjaya? Dia kena sentiasa berusaha mengeluarkan barangan kualiti yang tinggi dengan harga yang berpatutan. Supaya kita tak boleh buat kerja donkey panggil apa? Donkey, kadal ya. Kerja kadal ya. Selalu buat kerja yang sama. Pergi jual, orang tak gunalah. Kita kena sentiasa pergi cari pelanggan baru. Tak ada. Di Atomy mudah saja. Bila kita perkenalkan kepada sesiapa, mereka akan jadi pelanggan kita. Bukan kerana kita pandai. Kerana company telah menjalankan benda yang mereka harus buat untuk memastikan kita berjaya. Ialah mengeluarkan produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang berpatutan. Ini adalah poin ketiga. Poin keempat, dia nak pastikan kita semua berjaya. Dan bukan saja orang yang ada masa saja boleh berjaya, kepada sesiapa semua dia boleh pastikan kita berjaya. Kepada sesiapa yang masih belajar, dia pastikan kita boleh buat bisnes ini. Masih bersekolah, kita boleh buat. Kerana apa tahu? Kerana kita tidak perlu buat penghantaran. Orang-orang yang bersekolah lepas umur 18 ke atas, mereka tidak ada pengangkutan sendiri. Kebanyakan lah, bukan semua. Kebanyakan tidak mempunyai pengangkutan sendiri. Sebab itu mereka bila ada bisnes yang tidak perlu mereka membuat penghantaran, mereka boleh melibati, boleh berkecimpung dalam bisnes ini. Setuju tak? Itu kehebatan Atomy. Kepada orang yang telah berusia, orang yang telah bersara, ini juga platform yang hebat. Kerana ini adalah platform yang kita boleh mula tanpa mengeluarkan duit simpanan kita dalam KWSP, duit simpanan duit simpanan hari tua kita, tak apa kita keluarkan sebagai modal untuk berniaga. Kita tak ada berisiko. Setuju tak? Kepada orang yang bersara. Kepada suri rumah tangga, kita juga boleh membuatkan bisnes ini. Mengapa? Kerana suri rumah tangga yang terpaksa korbankan masa mereka, korbankan impian mereka untuk menjaga suami dia, menjaga anak-anak dia. So, mereka juga boleh membuatkan bisnes ini. Kerana apa tahu? Bisnes ini boleh buat di rumah. Tak payah keluar-keluar. Boleh buat di rumah.
Dia dengan orang-orang jiran kampung, adik-beradik, boleh memula dekat situ. Kepada sesiapa yang kehilangan kerja, dah lama bekerja dah di satu tempat, tiba-tiba keluar nak suruh dia buat berniaga, dia boleh buat perniagaan tak? Tak boleh. First kali dia tak ada modal. Orang yang bekerja selalunya tak ada begitu banyak modal. Kedua, dia tidak mempunyai pengalaman. Selain pada bekerja 25 tahun, 20 tahun di satu tempat, tiba-tiba dia nak suruh dia buat perniagaan, saya rasa dia tak ada pengalaman. Dan kalau dia buat juga, dia ditelan bulat-bulat. Di luar sana, semua buaya yang tak gigi semua telan bulat-bulat. Banyak. So, kita tahu, itu semua kepada ibu rumah, ibu tunggal yang di mana terpaksa menjagakan anak dia, memastikan anak dia membesar dengan baik. So, dia tumpukan perhatian pada anak dia. Dia juga boleh melaksanakan bisnes ini. Buaya tak gigi. Betul, dia juga boleh melaksanakan bisnes ini. Kerana apa tahu? Bisnes ini tanpa melibatkan kos yang tinggi, tanpa melibatkan penghantaran, tanpa melibatkan kemahiran untuk menjual. Ramai orang kata, saya tak cakap, boleh tak saya buat bisnes ni? Saya nak beritahu you, berita baik. Boleh. Pasti boleh. Kerana produk kita tak perlu kita bercakap. Kerana produk kita boleh bercakap. Itu yang kehebatan tentang Atomy. Itu kehebatan tentang Atomy, platform Atomy. So, kedua, selepas cakap pasal platform, kedua benda yang penting ialah teamwork. Di Atomy, mengapa kita semua boleh bergerak, tak kisah orang latar belakang orang tu, miskin ke kaya, mereka boleh bergerak teamwork. Mereka bergerak, semua bergerak bersama. Kerana apa? Kerana mengapa kita boleh bergerak bersama? Kerana marketing plan kita. Marketing plan kita diwujudkan untuk kita saling bantu-membantu. Yang nampak tak marketing plan? Kepada sesiapa orang baru yang belum memahami marketing plan, belajar dengan leader you. Dan belajar dengan upline you. Macam mana Mr. Chan kata marketing plan kita boleh saling bantu-membantu? Tanya leader you. Leader you akan explain kat you mengapa marketing plan kita boleh saling bantu-membantu. Kita hampir mencecah 100 orang. Sekarang sudah 88 orang. 88 ong, betul Amin? Kita tak lama, kita tunggu sampai 100 orang. Saya yakin hari ini kita boleh mencecah 100 orang. Okey, itu yang penting. So, teamwork itu adalah penting. Tak kisah apakah, jangan risau tentang kepandaian you, pelajaran you, pendidikan you, pengalaman you, kedudukan kewangan you. Jangan risau. Kerana apa tahu? You tidak bersendirian. You akan dibantu oleh sekumpulan orang. Yang penting sekali, siapa akan bantu you? You akan bantu you. Bila you dah bantu you, orang akan turun bantu you. Maksudnya, kita kena mula dengan diri sini. Kalau kita tak bermula, siapa nak bantu you? Kalau saya ada orang tambahan, saya nak bantu siapa? Saya nak bantu orang yang sanggup bantu diri dia sendiri. Setuju tak? Saya tak akan bantu orang yang nak mai kelas pun tak mau mai, nak pergi meeting pun tak mau belajar, nak duduk saja, nak doa dia jadi kaya kerana usaha orang lain, dia nak jadi kaya, dia nak duduk saja. Dia nak semayang supaya orang itu jadi kuda hitam dia. Itu semua di Atomy tak akan berlaku. Tak akan berlaku. Kalau kita nak berjaya, kita kena lead by example. Kepimpinan melalui teladan. Kalau kita nak berjaya. Selain pada itu, bila kita nampak orang itu sentiasa bersungguh-sungguh nak berjaya, ramai leader akan perhati you. Dia betul-betul bersungguh-sungguh nak berjaya. Macam mana kita nak bantu dia berjaya? Kita antara leader akan berbincang. Kita akan antara leader, semua akan berbincang. Macam mana nak pastikan orang yang betul-betul usaha tu berjaya? Itu adalah cara-cara kita menilai seseorang tu. Haruskah kita menolong A atau B? Macam tadi penjual kasut tu siapa yang saya harus ambil sebagai pekerja? A atau B? So orang yang bersikap positif, orang yang rajin usaha, orang yang dengar cakap, orang yang boleh bekerja sama, orang itulah yang saya akan bawa bersama untuk berjaya.
Tak perlu orang itu pandai. Okay, you tengok macam Jojo, macam Jojo. Dia tak pandai. Tapi dia mempunyai sikap dan ingin belajar walaupun dia pendidikan dia tingkatan 6. Tapi dia tak pernah give up, belajar. You suruh dia buat apa, dia cuba buat. Suruh dia buat apa, dia cuba buat. Itu yang sikap orang yang betul-betul nak berjaya. So hari ini Jojo dah auto sales master. Pendapatan dia bulan ni 10,000 ke atas. Best. Jojo ada sini tak? Saya rasa dia hari ini nak balik Sungai Bukit Mentajam jaga mak dia. Mak dia jatuh hari itu. Okey, poin ketiga, mengapa kita boleh berjaya dalam platform Atomy? Apakah kriteria? Apakah kriteria untuk berjaya? Poin ketiga ialah kita harus ada mentor atau sistem untuk berjaya. So, di sini adalah sistem untuk berjaya. Sistem kita untuk berjaya. Train the trainer, Zoom training, Zoom meeting, Zoom preview adalah sistem yang membantu kita berjaya. Bila kita baru, kita jangan risau. Macam mana saya bawa orang masuk? Macam mana saya nak ajak dia? Sedangkan saya pun belum tahu. Tapi saya nak beritahu you, jangan risau. Yang you penting sekali, bila you bawa orang masuk, yang penting sekali ialah you kena bersama orang itu datang belajar. Dan orang itu akan rasa terharu kerana you membawa dia bersama untuk belajar. Itu adalah sistem pendidikan. Di Atomy, bukan saja di Atomy, kita ada sistem pendidikan di Atomy, kita ada sistem pendidikan yang hebat, ialah kita ada one day seminar dengan Success Academy, tapi di tim sinergi kita ada 2 lagi, kita ada Zoom meeting macam hari ini dan train the trainer. Ini 2 akan memastikan membantu kita berjaya. Kepada orang baru, jangan risau. Kejayaan akan berlaku bila kita mengikuti sistem. Last kali, selepas kita ada platform yang hebat, kita ada teamwork, kita ada sistem yang bagus, last kali apa dia? Boleh teka tak untuk berjaya? Boleh teka tak last kali? Apa yang kriteria untuk berjaya? Mungkin Jocelyn boleh jawab tak? Apakah kriteria untuk berjaya? You, betul. Diri sendiri, betul ya Rami. Last kali adalah anda. Kalau anda nak berjaya, kena ada keinginan dan keazaman yang berkobar-kobar, yang kuat. Keinginan dan keazaman untuk berjaya. Bukan datang sini test water. Cuba tengok. Tak boleh berjaya. 4 tahun lalu, baru saya cerita kat kawan saya, 4 tahun lalu, bila saya mula belajar mountain bike dengan satu kumpulan mountain bike. Time tu semua orang duk bawa mountain bike, saya pun beli satu mountain bike. Lepas tu kawan saya kata semua kita nak naik Gunung Jerai. Aduh, saya baru beginner. Naik Gunung Jerai macam mana? Gunung Jerai, naik basikal naik Gunung Jerai. Tapi saya nak beritahu you, sesuatu yang saya bangga, saya sampai ke puncak Gunung Jerai dengan basikal. Tapi bila saya fikir balik, macam mana saya boleh sampai Gunung Jerai dengan basikal, saya pun terkejut. Time tu umur saya dah 50. Naik basikal Gunung Jerai. Naik basikal tinggi. You tahu tak apa yang saya buat? Saya kata apa tahu? Selagi saya tidak berhenti berkayuh, saya akan sampai. Biar lambat tak apa. Tapi kaki saya jangan berhenti berkayuh. Jangan berhenti berkayuh. Dan saya terkejut tau. Orang naik mungkin 45 minit. Saya naik 2 jam. Tapi saya sampai juga. Kerana saya tidak berhenti mengayuh. Kalau you nak maju dalam Atomy, senang saja. Sentiasa mengayuh. Jangan mengayuh saat pergi minum kopi, teh tarik. Lepas tu mai patik balik mengayuh. You tak akan naik. Itu apa sebab? Bila kita dah berhenti, momentum kita tak ada dah. Kita tak boleh lagi dah. Badan kita dah sejuk. Kita tak boleh bermula dah. So, keazaman dan keinginan untuk berjaya itu haruslah sentiasa. Bukan hangat-hangat tak ayam. Ramai hangat-hangat tak ayam saya nampak lah. Dia mai kalau dia hangat dia macam boleh keluar haba. Hangat dia boleh keluar haba. You boleh tengok daripada badan dia keluar haba. Baju pun boleh terbakar. Tapi besok dia sejuk macam ais batu. Banyak orang macam tu. Hangat-hangat tak ayam. Kita jangan jadi hangat-hangat tak ayam. Biar dia panas pelan-pelan tak apa. Tapi jangan berhenti panas. Bagi dia pelan-pelan panas tak apa.
Penting sekali keazaman untuk berjaya, keinginan untuk berjaya itu kena berkobar-kobar. Kalau belum ada keinginan untuk berjaya itu, cari ilham tu. Macam mana saya nak berjaya? Mengapa saya harus berjaya? Tanya sendiri. Mengapa harus saya melibatkan diri dalam Atomy? Mengapa? Adakah selain pada platform ni ada platform yang lebih baik tak? Tanya diri sendiri. Pergi Google search. Bila sudah ada keinginan dan keazaman untuk berjaya, itu ada apa yang kedua? Apakah kedua? Yang cuba teka tengok, apakah kedua? Selepas diri kita, bila kita sudah ada keinginan dan keazaman untuk berjaya, itu apakah kedua benda yang paling penting yang kita harus ada? Harus buat. Saya beritahu, rahsia nak tahu tak? Peruntukkan masa untuk belajar. Boleh tak? Peruntukkan masa untuk belajar. Macam mana saya nak berjaya? Peruntukkan masa. Kalau macam mana kita nak buat, jangan kita buat pandai-pandai. Ikut saja orang yang telah berjaya, tanya dia macam mana dia berjaya. Kalau satu hari nanti, kalau saya sentiasa mempunyai keinginan untuk pecah rekod, dulu saya pakai 2 jam. Mungkin satu hari lagi, bila saya naik ke Gunung Jerai, kalau betul-betul saya ada azam nak belajar, nak naik, selalu jadi bicycle professional, saya rasa saya boleh buat dalam 45 minit. Kerana kalau saya ada keazaman, sentiasa berlatih dan berlatih dan berlatih dan berlatih dan berlatih. Satu hari nanti, kawan saya boleh buat 45 minit, saya pun boleh buat 45 minit. Tapi sekarang saya 2 jam, tak apa. Tapi yang keazaman dan peruntukan masa untuk berjaya dengan keazaman untuk berjaya tu kena ada. Peruntukan masa untuk belajar. So, sesiapa yang peruntukan masa untuk berjaya, nak berjaya, nak belajar, memang akan berjaya. Saya nasihatkan diorang, don't stop. Don't stop. Continue. Bergerak. 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 Bila kita dah mula, kita dah buat azam, kita nak mula, kalau kita letih, slow down sikit tak apa. Pelankan langkah tak apa. Ambil nafas. Bila kita dah pelan, kita dah ambil nafas dan kita akan terus bergerak dan bergerak tanpa berhenti. Kerana apa tahu? Orang yang mengikut kita akan mengikut rentak kita. Mereka juga nak memastikan kita semua nak tengok leader kita terus bergerak. Dia tak mau leader kita jalan separuh, pamcet dah. Dia tak mau. Siapa nak ikut leader yang cepat putus asa? Setuju tak? So itu penting ya, itu penting. Kita nak pastikan kalau kita nak berjaya, kita perlu ada keinginan untuk berjaya, azam yang kuat dan peruntukkan masa untuk datang belajar. Dan belajar dengan siapa? Belajar dengan orang yang berjaya. Di mana datangnya orang-orang berjaya ada daripada sistem. Itu saja. Okey. So saya dah cerita lebih kurang, lama dah. Tengok cerita kalau cakap tak boleh habis. Kau tak pergi, saya tak mau cakap dah. Saya nak orang tanya soalan. Saya nak bukakan sesi ini sepatutnya untuk orang, pasal tadi Rebecca dah beritahu dia nak terangkan pada orang baru. Saya harap orang baru boleh dapat benefit daripada penerangan saya. Kepada orang lama, ini adalah satu peringatan pada orang. Untuk berjaya, kita kena ada platform yang hebat, kita kena ada teamwork yang begitu baik. Tim sinergi adalah tim yang di mana kita semua saling bantu-membantu dengan sikap Puan Min yang begitu baik, sentiasa membantu, tak kira tim, tak kira siapa, sentiasa membantu tanpa putus asa. Orang macam itulah kita nak tengok dia berjaya. Amin. Nak tengok dia berjaya, Amin. Okey. Dan kita ada sistem, sentiasa mengikuti sistem untuk berjaya. Satu hari nanti lambat laun kita akan berjaya. Dan last sekali adalah anda. Tak kisah latar belakang anda, tak kisah pengalaman anda, anda akan berjaya bila satu hari nanti kita sentiasa mengikuti sistem kejayaan. Sistem kejayaan dan sentiasa datang belajar dan kejayaan menanti anda di depan. So, saya bukakan sesi ini kembali pada Min untuk mereka tanya soalan. Sesiapa yang malu boleh cek dalam chat box. Min akan baca. Kepada siapa yang nak tanya terus, perkenalkan diri, terus tanya.
Soalan yang you tanya semestinya saya boleh jawab semua. Tapi yang benda yang saya tak boleh jawab, saya akan kembalikan. Saya akan pergi dapatkan soalan tersebut atau sesiapa di dalam kumpulan ni yang boleh bantu saya, bantulah saya. Kepada soalan yang saya boleh jawab, saya akan terus jawab. Tapi berkenaan dengan macam mana nak laksanakan bisnes ini, saya rasa saya boleh bantulah. Okey, yang lain semua siapa yang boleh bantu, sila bantu. Kita semua saling membantu untuk berjaya. Okey. Saya kembali pada Min. Min, saya kembali pada you untuk ambil soalan dan kita akan, kalau ada dalam chat box yang boleh terus tembak. Kita akan tanya, kita akan jawab. Ya, Min. Terima kasih diucapkan kepada Sifu. Okey, nampak tak? You all hari ni sangat bertuah sebab Sifu kata mula-mula dia nak buat Q&A je. Tapi hari ni bagus sebab ada request. So kita dapat ilmu yang ekstra daripada Sifu. Walaupun ada yang dah selalu dengar tetapi itu sepatutnya menjadikan you lebih faham, you lebih hadam dan you lebih menjiwai apa yang Sifu cakap. Ya, Sifu selalu cakap determination is the key. You punya keinginan tu sebenarnya adalah kunci utama untuk you nak berjaya. Kalau you sendiri tak ada keinginan, orang tarik you sekalipun, orang ikat kaki tangan you, campak dalam laut pun you memang takkan buat sebab you tak teringin nak buat. Tapi kalau you ada keinginan yang kuat nak berjaya, sebenarnya you campaklah apa sekalipun, duri, batu, api, melintang lalu, membujur pun aku lalu. Okey, dia tak dah patah-patah balik dah. So jadi hari ini alang-alang seluk perkasam biar sampai satu badan, alang-alang buat atomi biar sampai jadi jutawan, insya-Allah. Okey, jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ada siapa-siapa tak nak bagi soalan dekat Sifu? Sifu hanya akan menjawab persoalan berkaitan dengan kejayaan. Soalan-soalan berkaitan macam mana nak register, macam mana nak beli, bukan kepada Sifu untuk nak menjawab. Okey, jadi siapa yang ada soalan, cepat-cepat. Mungkin ada benda tu dah berselirat dalam otak Sifu, saya tak boleh jalan ni, saya punya grup ni tak tahu macam mana. You all mungkin nak tanya. Okey, siapa soalan? Dipersilakan perkenalkan nama, dari mana dan juga boleh ajukan soalan. Nama saya Syakila dari Penang. Saya baru join, saya baru register 13 hari bulan September. Baru 1 hari bulan Oktober, saya baru makan Himohim. Okey. Ya, lepas tu semalam saya dapat pairing. Wow, tahniah Puan Syakila, tahniah. Dahsyat Puan Syakila. Saya nak tanya Sifu, macam mana nak approach orang, nak menarik mereka join Atomi. Cara-cara. Okey, bagus. Soalan yang bagus. Ramai orang mempunyai masalah untuk mempengaruhi orang. Untuk mempengaruhi orang supaya mereka bersama kita melaksanakan platform yang hebat ni. Betul tak? Kita kadang-kadang rasa kecewa. Kita tahu produk yang bagus, platform ni hebat, kestabilan company ni, tapi kita tak boleh mempengaruhi orang. Setuju tak? Ramai kan ada hadapi masalah ni? Ramai sangat. Itu biasa. Permulaan saya pun hadapi masalah macam tu. Kerana orang, bila kita masih baru, orang tak yakin. Tunggu you berjaya dulu. Orang nak tengok you berjaya dulu. Orang tak yakin dengan kita. Itu biasa. Bukan salah you. Permulaan kita tak ada kemahiran, juga orang kita tak tahu macam mana nak yakinkan orang. Orang akan tak ikuti you. Tapi lama kelamaan kita akan lebih berjaya. Tapi hari ini saya nak beritahu, untuk memastikan kita boleh mempengaruhi orang, first kali Puan Syakila, saya nak suruh you minta bantuan orang atasan dulu. Macam contohnya, kalau you, leader you, Chun Siu ada leader you kan? Puan Syakila, mana pergi? Ya, Chun Siu leader saya. Leader you. So permulaan bila you nak pastikan you bergerak bagi mempengaruhi orang, hati you kena ikhlas. Hati you kena mulia. You betul-betul ada hati nak bantu dia. Bila kita nak bantu seseorang, kita kena tahu
dia punya apakah keperluan dia. Kalau kita boleh tahu keperluan orang tersebut, maka kita mudah untuk kita bantu. Tapi kalau kita tidak tahu keperluan mereka atau masalah mereka, kita bantu secara agak-agak saja. Tapi tak boleh kena, dia tak boleh hit dia punya apa tau, hot button. Hot button tahu tak hot button? Kita tak boleh hit dia punya hot button. Kita tak boleh mempengaruhi dia dengan sepenuhnya. So untuk kita mempengaruhi orang tersebut, apa yang kita tahu, kita kena tahu apakah keperluan dia. Macam orang tersebut, contohnya kalau orang tersebut dah kehilangan kerja, kita kena tahu keperluan orang tersebut ialah mencari sumber pendapatan lain. Itu keperluan orang tersebut. Macam kawan saya yang baru tadi, Azhar, yang hari ini dia baru masuk saja. Tadi saya cakap dia dekat center, dia hari ini pun dah masuk. Azhar ada sini kan, Azhar? Azhar tak jawab, tak apa. Azhar saya rasa ada sini, ada dalam sini ya. So bila saya dengar masalah Azhar, bila saya jumpa dia itu saya tahu dia umur dah lebih kurang 50. Berhentikan bank. Dia berhentikan bank untuk beliau nak buat perniagaan dalam COVID-19 ini memang payah. Nak buat bisnes makanan pun susah, nak buka kedai apa pun susah, nak buat apa pun susah. So apa dia buat? Dia datang berjumpa saya. Dia kata, Mr. Chan, saya rasa saya nak buat bisnes ni. Saya kata, tahniah. Ini keputusan yang bagus. You nak buat. Tapi saya beritahu dia, you jangan risau. Dan saya beritahu dia mengapa dia harus buat. Tadi saya beritahu dia, tak perlu lagi guna masa you untuk mengganti wang lagi. Kerana di usia macam ni, kita tak boleh lagi menggunakan masa kita untuk mencari wang. Untuk mengganti wang. Kita ada kerja, ada duit. Tak ada kerja, tak ada duit. Kerana masa kita yang ada pada diri kita tu terhad. Pendapatan yang bergantung pada masa kita yang terhad, pendapatan kita juga terhad lah. So mempengaruhi orang dua saja. Kita boleh dalam bahasa Inggeris, we are creating wealth. Kalau kita nak menjana pendapatan, dua saja. Menyelesai masalah orang, menambah nilai pada orang tersebut. Tulis kepada siapa baru, tulis. Kalau kita nak berjaya dalam platform ni, kita boleh buat dua perkara ni saja. Menyelesai masalah orang. Kedua, menambah nilai pada orang tersebut. Macam mana saya boleh menambah nilai pada orang tersebut? Itu dua perkara. Dalam bahasa English, wealth are created of two things. One is solving problem. Second, creating value. Dalam bahasa English. Boleh ya? So, dua ni ya. Seterusnya kalau nak tahu, Puan Shakila, kalau nak tahu macam mana caranya, mungkin boleh one to one call saya. Spesifik. Orang macam mana tu? Macam mana saya nak bercakap? Bukan saja Puan Shakila, semua orang. Kalau you rasa ada masalah yang di mana you tak tahu menyelesaikan atau macam mana you nak pergi approach orang, you orang boleh tanya pendapat. Teks saya saja tak apa. Atau teks leader-leader you orang ramai leader-leader semua dah pandai-pandai. Teks dia orang. Kalau saya jumpa orang macam tu, apa yang harus saya cakap dulu? Leader-leader you orang, kalau mereka pun tak tahu macam mana nak bantu you, mereka akan refer pada saya. Mereka akan tanya saya. Puan Shakila, itu nasihat saya pada you lah. Terima kasih kerana soalan yang bagus. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Shakila. Nampak tak hari ni daripada satu soalan ramai dah dapat manfaat daripada soalan yang Puan Shakila tanya tu. Okey, jadi bagaimana nak mempengaruhi orang? Ya. Kita bukan nak pergi untuk nak bagi dia bertambah masalah sebab rata-rata syarikat di luar ni bila dia pergi jumpa orang dia nak tambah masalah orang. Sepatutnya orang tu selesai masalah hutang tapi bila buat bisnes tu lagi tambah hutang. Betul. Jadi Sifu cakap tu betul. Walaupun kita dalam keadaan bermasalah tetapi cuba selesaikan masalah tu macam mana? You kena keluar dan be a problem solver. Sebenarnya kalau you all tak percaya, you all buat.
Sebab saya ni pun antara yang bermasalah juga sebelum ni. So apa saya buat? Saya ikut cakap Sifu, you kena jadi penyelesai masalah orang. You all tahu tak, bila kita jadi penyelesai masalah orang, masalah you secara tak langsung akan selesai. Macam tu je. Betul. Sebab apa? You all selesaikan masalah orang. Yang kedua, Sifu kata kena tambah nilai. Ya. Nak jadi penambah nilai ni bermaksud kalau hari ni you tahu orang tu susah, you kena jadi dia punya satu milestone untuk nak bagi nilai dekat dia supaya kehidupan dia berubah dengan berkongsi peluang. Okay? Jadi you pergi tu, jangan harap you pergi tu selalunya orang yang tak jadi berjaya ni kan Sifu kan? Betul tak? Dia pergi jumpa orang, sebab saya dulu macam tu, pergi jumpa orang kan, dia nampak dah, oh kalau jumpa orang ni je, orang ni masuk confirm aku dapat duit. Confirm you tak tahan lama. Okay, jadi di Atomi you tak boleh macam tu. So mindset, Sifu kata mindset kena betul. Okay, be a problem solver. Jadi ada soalan yang kedua. Silakan. Ada siapa-siapa nak tanya lagi? Boleh buka mic. Boleh cakap saya nak tanya, atau siapa-siapa yang nak type, sebab kalau saya you all type saya takut saya tak perasan. So siapa-siapa ada nak tanya tak? Okay, ada siapa-siapa nak tanya? Ke semua macam tengok muka Sifu malam ni yang terkesima lah Sifu. Dia orang tak tahu nak tanya apa ni. Tak keluar lah Sifu. Leader boleh tanya. Leader pun boleh tanya. Leader boleh tanya bagi pihak orang-orang you. Ada siapa-siapa nak bertanya? Hai, Mr. Chan, Siti ya? Hai. Siti Nur. Hai, Puan Siti. Ya. Hai, okey, saya ada sikit pertanyaan lah. Okey, macam grup di bawah grup kami yang join yang umur 40 ke atas tak ada problem. They all boleh jual Imohim, probiotik, semua they all boleh. Tetapi saya ada masalah bagi downline saya yang umur muda. Yang umur macam 20 yang join, so mereka tak target group tu. Target group tu. Okey. Nak minta Masih pendapat? terima kasih Puan Siti ya. Terima kasih soalan yang bagus. Okey. Kepada sesiapa yang hadapi masalah, saya rasa umur 20-an ke bawah, ramai orang juga hadapi masalah macam mana nak jalankan bisnes ni kerana tidak tahu apa nak buat. Ramai pada orang muda-muda dia kata betul. Barang-barang kegunaan harian semua mak saya, bapak saya handle. Mak saya yang handle. Ini tak kena dengan saya. Saya tak tahu macam mana nak buat bisnes ni. Kawan sekeliling saya pun mak bapak saya yang bapak mereka yang beli barang-barang macam tu. Barang kegunaan harian, bukan duit kami. Duit kami ialah benda-benda lain. So mereka tak tahu macam mana nak buat bisnes ni. Kepada orang-orang muda, first kali boleh belajar daripada Min. Khasnya panggil buat satu kursus khas untuk orang, strategi projek senyum manis. Projek senyum manis. Boleh belajar pada Min. Min boleh bagi kelas pada orang-orang muda-muda macam mana nak adakan projek senyum manis ni. Projek senyum manis ni saya terang sedikit, tapi orang kena minta Min adakan kelas untuk orang. Projek senyum manis ni adalah satu projek yang di mana tak susah. Setiap manusia pakai brus gigi. Gosok gigi. So apa yang kita nak buat untuk orang-orang muda nak mulakan bisnes, dia nak tahu strategi. Macam mana saya nak dapat duit dengan menjual ubat gigi, brus gigi. Kerana kawan-kawan saya semua ada gigi. Bukan macam umur 60, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun yang gigi semua tak ada. Kawan-kawan saya semua ada gigi dan mereka nak jaga gigi. So apa yang nak buat, projek senyum manis itu penting lah. Kita daripada projek brus gigi pada orang baru, kepada orang-orang muda, dan mereka rasa mudah jual brus gigi saya boleh dapat 7,000 hingga 10,000 ringgit dengan strategi projek senyum manis. So keraplah Min kena kerap bagi kat mereka projek senyum manis ni di mana ramai daripada orang-orang baru dalam grup ini juga masuk kerana tertarik dengan projek senyum manis. Min bawa ramai orang hari ini dalam kumpulan ini, ramai yang terpikat dengan platform Atomi kerana strategi yang dikeluarkan oleh Min yang disebut projek senyum manis. Orang senyum sampai bank. Senyum sampai bank. So orang-orang muda dia bukan nak pendapatan banyak. Dia nak kalau sebulan you boleh ajak dia macam mana nak dapat 1,000, 2,000 ringgit. Dia senyum sampai bank. 1,000, 2,000. Tapi dalam projek senyum manis kita ni, dia boleh membantu orang-orang muda
untuk menjana pendapatan lebih pada 1,000-2,000. Mungkin sampai 3,500 hingga 7,000 dalam masa yang singkat. Tapi kena ikut cara dia, step dia. Step dia kena betul. Alright. So satu daripada dia. Kedua, kalau kita nak bantu orang-orang muda untuk berjaya, kita cakap kalau kita boleh create value, macam contohnya mereka tak ada kerja. Banyak orang yang 20-an keluar daripada universiti tak ada kerja. Kita adakan projek macam mobile spa bagi mereka lah. Kita createkan satu package di mana kita ada 4 system, kita ada cuci muka, make up sikit, mobile spa kita buat dalam satu kotak. Kita bagi diorang pergi kat tempat-tempat cuci muka sampai memperkenalkan produk Atomy, dan sambil-sambil tu mereka dapat duit makan, duit poket. RM30 satu muka saya cuci. Tapi dalam masa yang sama, niat mereka ialah bukan untuk mendapat RM30 atau RM50 cuci muka orang. Niat mereka ialah memperkenalkan produk Atomy kepada mereka, pada customer mereka, supaya customer mereka satu hari nanti tak payah cari jenama yang lain yang lebih mahal, tapi order sendiri. Itu penting. Puan Min, ini contohnya macam ni. Ajak orang macam mana buat home party, create ini time sekarang tak galakkan pasal COVID-19 kita tak mau galakkan orang pergi beramai-ramai cuci muka, tapi dalam 2-3 orang tu kita ajak macam mana nak buat atau cuci muka untuk orang, tak apalah orang yang ni, tapi pakai mask. Itu pun boleh. Puan Siti, itu pun boleh ya. Selain pada tu, saya harap kita juga kena sebagai leader yang lebih berusia, lebih berpengalaman, kita kena sentiasa membimbing mereka. Orang-orang baru, kita kena tumpukan sedikit masa bersama mereka, membimbing mereka, mengikuti mereka, memastikan kejayaan mereka, progres, supaya mereka kita nampak ada perubahan untuk diri mereka. Orang-orang muda tu kita perlukan masa untuk membantu mereka berjaya. Mereka kerana mereka tidak mempunyai keyakinan pada usia yang muda macam tu. So kita kena bawa mereka, kita kena ikut mereka. Kita teman mereka. Jawapan yang betul ialah kita kena menemani mereka supaya mereka boleh berdikari. Boleh ya? Terima kasih Puan Siti. Okey, terima kasih Puan Siti. Okey. Nampaknya ramai dah request balik. Nak tahu ni projek senyum manis ni. Betul Sifu. Dia senyum dia tu kan. Kalau you punya length of you punya lips tu sampai sini. So bila you buat projek ni, bila dia tembak masuk, dia terus akan sampai telinga sampai ke bank lah. Sebab you all takkan expect. Okey, saya kongsi sikit Sifu boleh? Sure. Macam mana penangan projek senyum manis ni, saya selalu cakap, you all mungkin tak tahu macam mana nak mula, macam mana nak approach orang muda. Saya tengok Yam ada kat situ. Yam dengan saya antara first batch yang buat projek senyum manis dulu. Okay, kan Yam kan? Sesifu bentang dekat kami. Jadi projek senyum manis tu sebenarnya saya bukan buat kat student saja, tapi saya juga buat dekat makcik-makcik Laksa yang macam Sifu kata. Makcik Laksa yang tak tahu macam mana nak mula nak cerita ke orang pasal Atomy. Okay, jadi ke orang yang tak ada duit nak buat duit dengan Atomy. Okay, saya sambung sikit. Bila you start dengan projek senyum manis ni sebenarnya, okay, memang boleh. Orang yang tak ada duit pun boleh buat. Nanti Sifu akan jawab soalan tu. Dan untuk projek senyum manis, you all kena buat. Okay, saya akan buat satu kelas, insyaAllah dalam kita punya next TTT. Okay, tolong masuk belajar dekat TTT hari Isnin ni. Saya ambil masa untuk jelaskan tentang projek senyum manis selepas kawan-kawan kita present. Boleh? So projek senyum manis ni paling senang. You all takkan expect orang yang you tak pernah terfikir pun sebenarnya orang tu akan order paling banyak you punya berus gigi. Okay, sebab apa? Ramai yang macam takutlah kalau Cikgu Min pegang telefon saya ni habis, dia hijack saya punya telefon. Okay, bila saya
memang ramai yang tak sangka dia punya impact dia sangat besar. Cumanya kita perlu teruskan buat je. Jangan sekali buat lepas tu you all stop. Sebab kebanyakannya bila diorang gayat tau, orang order banyak sangat, dia macam gayatnya orang order banyak. Okay, tapi you all kena teruskan. So hari Isnin saya akan buat kelas projek Senyum Manis ya Sifu. Ya. Hari Isnin pukul 9.15 malam, TTT you all boleh masuk, TTT Bahasa Melayu. Jejak kasih dengan projek Senyum Manis. Ya, saya ada buat orang 10 tahun tak pernah jumpa, tiba-tiba dapat projek bergigi, terus dapat kita merapatkan silaturahim. So you all kena belajar benda ni. Okay, so soalan tadi boleh tak Sifu, dia tanya macam mana orang yang tak ada duit boleh tak buat bisnes ni? Okey, kedua yang lupa saya nak beritahu ialah untuk orang muda kalau kita nak berjaya, kita kena minta bantuan kerjasama daripada mak dan ayah kita dulu. Mereka, setiap ibu bapa nak tengok anak mereka semua berjaya. Setiap ibu bapa. Siapa yang sini ibu dan bapa tak mau tengok anak dia berjaya? Tak ada kan? Itu setiap ibu bapa nak tengok anak dia berjaya. So pada orang muda-muda dekat sini, orang yang muda-muda dekat sini kalau nak berjaya, first kali kita kena dapat doa, blessing daripada ayah dan mak. Dan bawa mereka berjumpa dengan orang atasan you, leader you, supaya mereka memahami apa you buat. Bila mereka memahami apa you buat dan you anggap itu sebagai satu bisnes atau perniagaan, dan kalau mereka yakin dengan bisnes platform ni, mereka akan membantu. So pada orang baru, khasnya orang yang muda, saya galakkan ialah kita cakap dengan orang muda ialah menggunakan platform supaya mereka boleh jadi usahawan tanpa modal, usahawan tanpa pengalaman, dan usahawan boleh jadi usahawan tanpa risiko. Kita boleh cakap dari segi membantu mereka menjadi usahawan. Kerana ramai orang muda di zaman sekarang tak mau terikat dengan masa bekerja. Kalau tak percaya, bertanya orang-orang muda dekat sini. Siapa yang sini suka bekerja dengan orang waktu macam dulu kita masuk pukul 8, balik pukul 8, masuk pukul 8, balik pukul 8. Tak ada lagi lah zaman budak-budak sekarang, khasnya di orang-orang KL, orang Penang, nak kerja-kerja macam tu. Tak mau dah. Sebab itulah kita terpaksa mencari pekerja daripada luar negara. Itu yang masalahnya. Kerana manusia sekarang, budak-budak sekarang, mereka nak ada kebebasan hidup. Mereka nak berjaya. So kita gunakan platform Atomy ini memberi mereka kebebasan dalam masa yang sama boleh menjana pendapatan. Mereka berminat, tapi mereka perlu kita membimbing mereka. Mereka di dalam orang baru ni, tak tahu Alia ada sini tak? Alia ada sini tak? Min, Alia ada sini tak? Alia umur 18 yang hari itu buat presentation. Ya, Alia ada. Alia ada. Macam Alia hari itu dia buat penerangan. Orang muda dia cepat belajar. Kita ajak sikit dia tahu dah. Tapi orang muda dia rasa susah nak berjaya kerana apa tahu? Sekeliling kawan mereka belum lagi mempunyai cita-cita untuk jadi kaya lagi. Mereka belum tahu menilaikan wang ringgit lagi. Mereka tidak tahu pentingnya wang ringgit. Mereka belum sedar lagi. Mereka semua disuap oleh mak ayah. Alah, tak ada duit tak apa, mak ayah boleh suap. Mereka tak ada terdesak lagi. So mereka relax lah. Buat berjaya, tak berjaya tak apa. Tak ada keazaman lagi. So mereka tak tahu menghargai duit ringgit lagi. So mereka tahu belanja. So bila suruh mereka nak mencari wang, kena tunggu sampai mereka menghargai wang ringgit. Bila mereka dah mula menghargai wang ringgit, bila mereka mula bekerja, susahnya bekerja dengan orang, kena marah, makin hamun, 12 jam berdiri, baru mereka, RM1,000-2 lah. Baru mereka start mula menghargai wang ringgit tersebut, maka mereka nak baru tahu mencari sumber pendapatan yang lebih mudah untuk mereka. Itu proses untuk kita membesar. Tapi kalau kita boleh peringatkan mereka, boleh menggunakan platform Atomy untuk menyedarkan mereka supaya mereka tak perlu melalui
proses pembesaraan macam kita, mak bapak kita dulu ajak kita pergi bekerja macam ni, pelan-pelan naik pangkat, naik tangga satu demi satu, jangan kalut-kalut, jangan naik lift, naik tangga. Itu dulu mak bapak saya cakap lah, kerja rajin-rajin. Betul tak? Saya memang rajin. Tapi tahu nasib baik saya ada juga hasilnya naik sampai umur 30 lebih saya adalah general manager. Tapi ada orang kerja sampai umur 50 pun operator pengeluaran saja. Ada juga. So untuk orang muda, kalau kita nak bantu mereka berjaya, bantu mereka ubah minda mereka dulu. Ubah minda dulu. Kalau rumah tak ada washing machine, hantar kat saya. Saya cuci dia punya minda dulu. Saya cuci minda dia dulu. Bila cuci, dia pula takut dia tak mau pergi kerja lagi. Kata, nah, Chan, bawa you jumpa you lah. Tengok anak saya tak mau kerja dah. Sekarang duduk rumah, tidur saja. Itu susah. Itu susah. Tapi saya nak beritahu you, minda orang muda kita kena ubah dulu sebelum kita berubah pergerakan mereka untuk berjaya. Alright, kita teruskan. Ada soalan yang saya tertinggal tak, Min? Okey, tadi yang saya jumpa. Okay. Boleh saya tambah sikit? Halo. Boleh. Tuan Haji Abdullah. Ya. Sila. Selamat malam Sifu. You punya Selamat malam. You punya penerangan memang baguslah. Saya pun ucap terima kasih atas segala penerangan. Cumanya okey. Semua orang tahu bahawasanya semua ahli-ahli atomi ini kita membuat satu jenis perniagaan yang mana kita tak perlu menjual, kan? Kita tidak perlu menjual, kita semua sharing saja. Jadi di sini persoalannya macam setengah-setengah orang, saya rasa banyak daripada ahli-ahli yang dah jadi ahli sekarang ni, dia orang introduce kawan-kawan, bawa masuk kawan-kawan, dah ramai, tapi masalahnya dia orang tidak membeli. Jadi dia orang masuk tapi duduk diam saja, tidak buat apa-apa. Sedangkan sistem ni memerlukan kita kena strict dengan SOP kita, maknanya kita membeli barang keperluan kita sendiri. Jadi saya rasa cadangan saya lah, maknanya kita jangan fokus tentang barang yang mahal-mahal. Cumanya kita cakap kau mau beli saja RM30-40 sebulan, takkan dia tak mampu. Maknanya masalah tadi yang dibangkit pasal student dengan orang-orang muda ni, masalahnya masalah keuangan, perniagaan. Dia orang nak beli, dia orang fikir, banyak duit nak ambil dapat kat mana, kan? Jadi kita semuanya kita bagi tahu bahawasanya cari beli barang-barang macam berus gigi, obat gigi, barang-barang yang murah-murah dulu. Asalkan ada aktiviti pembelian tu, maknanya kita mengguna sendiri, kita mengalami pengalaman tu dan kita boleh berkongsi. Benda yang sikit ni tapi lama-lama dia akan menjadi banyak, ya. Kita kumpul sikit-sikit, lama-lama akan jadi bukit. Jadi kita akan mengambil masa, mungkinlah setengah orang tu ambil masa 6 bulan untuk capai pada status SM atau DM. Ada orang mungkin ambil masa sampai 2 tahun, tapi akhirnya dia akan berjaya juga. Tak? Tapi kita buat mengikut kadar kemampuan sendiri. Saya rasa jangan paksa diri. Kita buat kemampuan sendiri, tapi mesti kena sentiasa yakin bahawasanya apa yang kita buat ni memang akan memberi kebaikan kepada diri kita. Tak? Itu yang saya nak tambahlah, bukan soalan. Soalannya tadi mungkin macam mana Sifu nak jawab. Macam mana kita nak pastikan orang yang kita bawa masuk ni dia orang membeli? Kadang-kadang kita dah cakap berbuih mulut, dia orang tak beli-beli juga sampai sekarang. Itu yang kalau macam gini, bagus. kita tak capai objektif kita. Ya, okey. Terima kasih. Ramai hadapi masa. Terima kasih Tuan Haji Abdullah daripada Kelantan. Terima kasih banyak-banyak. Soalan yang bagus. Macam mana kita nak galakkan orang membeli bila kita tak menjual? Itu soalan yang di mana orang pun heran. Kalau kita tak menjual, macam mana orang nak beli? Dia ramai yang tanya kan? So hari ini saya nak beritahu ada rahsia. Kita kalau nak pastikan orang yang kita bawa masuk itu adalah aktif pembeli atau pengguna auto, first sekali kan kita kena tahu kita kena tahu macam mana kita nak activate dia. First sekali kita boleh activate dia sebagai pengguna. Maksudnya pengguna, kita tahu dia tak mau buat bisnes. Jangan kita paksa dia buat bisnes. Bila mereka dah hilang the stress of kita pushing dia buat bisnes, mereka rela nak beli barang untuk kegunaan harian. Jangan kita pergi paksa orang yang tak mau buat bisnes ini, sentiasa panggil dia buat bisnes.
Itu bila kita tanya dia, produk tu bagus tak? Dia tak berani kata bagus. Dia gosok gigi pun dia rasa tertekan. Kalau Tuan Haji mai call saya berus gigi saya rasa bagus, ubat gigi itu bagus. Tapi bila dia call saya nak tanya bagus tak bagus, saya tak berani kata bagus. Kerana saya kata bagus, dia suruh saya ikut dia pergi buat jual ubat gigi, berus gigi. So kita jangan bagi orang tekanan. Kita jangan bagi orang tekanan. Kita kena tahu. Bila dia rasa dia nak jadi pengguna, benarkan dia jadi pengguna. Tapi bila orang itu dah rasa dan bila dia dah rasa jadi pengguna sebagai ubat gigi, berus gigi, kita tambahlah cakap sikit. Hantar kat dia, kita punya vitamin C bagus. Dalam COVID ni, kena jaga imunisasi badan kita. Kita makanlah vitamin C. Lepas tu, dia diam kan, dia tak berani jawab. Kita hantarlah vitamin C melalui WhatsApp kat dia, individual lah. Bila dia senang, dia baca lah. Oh, vitamin C meningkatkan imunisasi, ini. Dia order sendiri. Bila dia order sendiri, vitamin C dia rasa bagus, ubat gigi, berus gigi dia rasa bagus. Apa yang dia buat? Dia yakin. Bila dia dah mula yakin dengan platform kita, dia sendiri akan tambah. Bila dia sendiri tambah, bila dia tambah sampai rumah dia semua penuh dengan barang-barang Atomy, itu apa yang berlaku? Step kedua akan berlaku. Dia akan call you dah. Macam mana kalau saya nak perkenalkan barangan kehebatan Atomy selepas saya guna begitu baik, saya nak perkenalkan kawan-kawan saya nak buat kepoci ni, saya ada duit tak? Macam mana nak dapat duit? Maka itulah kita akan ajak dia macam mana nak buat bisnes. Kadang-kadang kita perlukan masa lah untuk ada orang saya daripada pengguna nak jadi active business partner 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tapi orang yang pengguna tu akan ikut you bila dia tengok you bukan hangat-hangat dak ayam. Dia tengok you duk buat. Walaupun dia tak buat, you tetap duk buat. Dia akan ikut. Dia akan kembali tanya you macam mana dan you akan tunjuk dia progress, kemajuan diri you. Oh, dulu saya dapat 10,000. Sekarang sudah 15,000. You tunggu lagi. 20,000 dah. You tunggu lagi. 25,000 dah. You tunggu lagi. 30,000. Itu dia akan sampai lah. Dia akan datang tanya you, macam mana saya nak buat? Kerana produk yang saya guna semua, keluarga saya semua happy dengan produk tersebut. Harganya berpatutan. Maka dia datang. Kita perlukan masa untuk educate consumer. Educate. The words tulis semua tulis. Our job is to educate consumer. Our job is kita memberi educate. Educate, bahasa Malaysia panggil apa? Educate. Memberi pendidikan. Pendidikan kepada mendidik. So kita memberi pendidikan pada pengguna supaya menjadi pengguna yang waras, pengguna yang bijak. Itu yang kita buat. Betul tak? Dan lepas itu kita akan bantu mereka untuk menjadi rakan perniagaan kita. Bila mereka nak jadi rakan perniagaan kita dengan 2 sebab. Satu, keyakinan dan kepastian. Mereka ada pada you. Mereka yakin dengan you, mereka pasti mengikuti you boleh berjaya. Mereka ikut you dah. Dan mereka juga nak keyakinan dan kepastian bahawa produk tersebut adalah berbaloi untuk diguna. Itu 2 saja. Bukan pandai-pandai apa-apa. Company dah buat apa yang patut company buat dah untuk membantu kita berjaya. Kita jangan berhenti bergerak ke hadapan. Jangan berhenti berkayuh. Jangan biarkan perahu kita di tengah lautan tanpa pengayuh. Kita sentiasa mengayuh. Dan kita tahu arah tuju kita. Mengayuh. Sampai kita juga. Macam saya kayuh basikal. Kawan saya dah sampai sana dah. Saya tak berhenti lah. Letih pun saya kayuh. Balik rumah 2 hari. Kaki tak boleh bergerak. Tak apa. Sampai juga. Boleh tak? Itu yang kita harus buat. Okay? Soalan seterusnya. Min. Dan tengok ada soalan lagi, Min. Ya, ada lagi tak Halo? soalan seterusnya? Halo? Ya. Kak Ya. Mr. Chan, boleh saya cakap sikit? Boleh. Silakan, Nunik. Okey.
untuk itu yang tersangkut dengan pertanyaan Tuan Haji, macam mana orang daftar saja sehingga macam mana nak harus beli. Menurut pengalaman yang sekarang saya buat, yang mulai saya full time ini, jadi setiap orang saya rasa sudah belilah, karena Bagus. saya setiap orang masuk, kami mau lihat itu prospek itu, dia misalnya orang itu punya kemampuan ekonomi oke misalnya ya. Jadi kita nak sharekan barang apa nak dibagi tahu. Walaupun mungkin pertama kali saya mesti vitamin C, obat gigi dan pasta gigi. Tetapi kalau dia tertarik saya boleh masuk Sopora, orang wanita suka, dan itu Hemohem untuk suaminya. Begini, kalau misalnya orang yang biasa-biasa untuk guide, janji temu janji dulu, lepas tu dia oke punya, kita register di situ. Lepas register, saya nak ajar you mau buat belian, macam tu. Pada saat oke, pada saat dia cakap oke punya, pasti dia akan beli yang kiranya yang paling dia perlu. Seperti vitamin C orang suka. Macam tu loh. Jadi sekali terus beli di situ. First time terus jadi belilah macam tu. Terima kasih Nunik. Apa yang Nunik ceritakan, ini pengalaman dia selepas 2 minggu menjalankan bisnes Atomy secara full time. Nunik adalah dulu sebelum ni, 2 minggu sebelum ni dia join me di kedai kopi. Join me pendapatan dia di dalam Join Me itu lebih kurang sebulan pendapatan bersih 8,000 hingga 10,000 setiap bulan. Bila dia berhenti daripada menjoin me, tauke kopi tiam tu tauke kedai kopi tu beritahu dia, Nunik you sudah orang Cina sudah tipu you loh. You sudah kena tipu. Betul. Itu kebetulan saya duduk dalam kedai itu, saya makan mie. Itu kalau saya dengar dulu itu Cina saya lah. Sudah tipu dia. So dia berhenti Bila dia berhenti, bukan kita semua galakkan dia berhenti. Dia berhenti dengan keinginan dan keazaman untuk berjaya di dalam platform Atomy. Kerana apa tahu? Dia rasa kalau dia tak keluar, dia tak boleh memberi perkhidmatan untuk leader-leader dia untuk membantu leader dia berjaya. Maka dia keluar. Bila dia keluar, saya tengok dia setiap hari, orang yang daftar, dia ajak orang tu. Dia tanya orang tu, mengapa you daftar? Saya nak cuba produk. You nak cuba produk, saya ajak you macam mana nak beli online. Tanya orang kita. Orang yang daftar, kita tanya dia, mengapa you daftar? Mengapa you bagi saya FC untuk daftar? Saya nak cuba produk. Okey, saya ajak you. Bila you senang, saya ajak you macam mana. Tapi ramai orang terima IC, daftar, tak tanya dia mengapa dia daftar. Itu akhirnya apa yang berlaku? Semua tak beli barang. Betul tak? Tapi bila kita tanya orang, kita bagi peluang orang untuk bercakap. Kalau contohnya saya bawa orang tu masuk, saya tanya dia, mengapa you daftar? Mengapa you bagi IC saya untuk suruh saya daftar? Ada orang kata apa? Saya nak cuba perniagaan ini. Kita bawa dia, kita ajak dia. Okay, you nak bawa perniagaan ini? Tapi ada orang terus terang pada you, saya nak cuba produk. Okay, tak apa. Kalau you nak cuba produk, saya datang rumah you besok, ajak you macam mana nak beli online, okay tak? Dia tentu kata okey kerana dia yang sendiri kata dia nak cuba produk. Tapi yang kelemahan kita ialah orang baru ni, bila dia bagi IC dia tak tanya apa pun. Itu sebab itu orang tak buat apa-apa pun. Bukan salah orang tu. Kerana you tak teringin nak tahu apakah sebab mengapa dia masuk pada Atomy. Mengapa dia mengikuti kita. So saya galakkan you orang tanya orang, tanya. So pada sesiapa yang bagi you IC, tanya dia, mengapa you bagi saya IC? Saya nak guna produk, ajak dia. Kalau you nak guna produk, besok saya ada pukul 3, you free tak? Saya mai ajak you macam mana nak beli online. Dia tentu kata, okey, besok tak senang. Hari Sabtu okey tak? Okey, Sabtu kita pergi jumpa dia. Tapi ada orang pula dekat sini, lepas dapat MC, dapat IC untuk daftar, dia pergi makan ais kacang, dia seronok. Kawan saya sudah masuk, Tapi kawan dia tak beli apa-apa. Dia seronok sendiri, syok sendiri, tak guna. Jangan syok sendiri di Atomy, tak guna. Okey?
Betul tak Tuan Haji ya? Okey. Baik, teruskan. Ada apa soalan? Ada saya tertinggal soalan ke? Ada apa-apa yang saya tertinggal? Peringat saya, Ustaz. Ada satu soalan tadi Sifu, tetapi soalan ni tak perlulah Sifu jawab pun. Nanti insyaAllah leader akan bagi tahu. Kak Suriza Saidin, dia kata terangkan cara nak daftar orang sebagai ahli masih tak faham. Adakah leader yang kena buat? Okey. Yang ini Kak Suriza untuk teknikal, saya rasa Kak Suriza boleh berjumpa dengan leader. Betul. Sebab betul lah Sifu ya? Betul. Boleh refer dengan leader. Refer leader. Ini teknikal kita Technical. kita perlukan one to one coaching. Ya, Kita akan okay. ajar. So technical part leader akan ajarkan sebab ada setengah leader dia tak bagi you buat registration lagi sebab takut you salah silap. register, you menyesal 3 generasi. Betul. Okey, lain. Ya. Mintalah sikit ya. Untuk Boleh, kes ni saya ambil tanggungjawab ya untuk Kak Suriza tu, saya ambil tanggungjawab. Baik. Terima kasih Zadat. Terima kasih. Teruskan soalan lagi. Kita ada lagi 15 minit. Kita ada banyak masa untuk uri orang. Lagi banyak orang tanya, lagi ramai orang belajar. Sesat tanya, sesat jalan. Tak tanya, sesat jalan. Tanya. Ya, sila. Saya tanya. Tak dengar saya. Siapa ni? Macam mana saya nak belajar, saya duduk baru. Apa dia, Tuan Haji? Ya, Tuan Haji. Ya, Saya duduk di Kota Baru. Sekarang ni pun stranded dekat Kota Damansara. Tak boleh nak balik. Kota Damansara. Jadi macam mana saya nak belajar? Saya nak pergi Ariran Center juga nak jumpa Sifu, tak pernah jumpa pun. Datang. Sekarang tak boleh lagi ya. Sekarang saya cadangkan, boleh saya cadangkan macam terutamanya untuk menggunakan sistem tu. Mungkin kita buat kelas khas lah untuk semua orang baru ataupun orang lama yang masih belum faham. Satu persatu kita tunjuk ajar dalam melalui Zoom punya meeting macam gini. Boleh. Ataupun macam mana. Itu yang saya cadangkan lah. Maknanya pasal saya nak pergi ke sana, saya mungkin tidak berpeluang. Pasal kalau MCO ni sudah selesai, tak ada masalah, bolehlah pergi. Kan? Ya, betul. Jadi pasal antara sebab pasal saya baru 2 minggu lepas saya berjumpa dengan seorang prospek saya. Saya bercerita pasal Imuhing pada dia pasal dia ada sakit lah. Dia kata dia dah join Atomy. Pasal di Kelantan dulu tahun berapa? 2018 sudah masuk. Tapi dia tak buat apa-apa. Pasal apa? Pasal dia kata susah lah mau guna sistem, kena beli pakai komputer apa semua ni. Ini masalah terbesar bagi setengah-setengah orang. Walaupun orang-orang mungkin orang pencing ataupun orang yang dah berusia. Tapi budak-budak muda pun ada juga yang jenis tak berminat dengan sistem ni. Jadi saya rasa macam tadilah antara strategi kita ajak dia orang untuk belajar lah. Untuk belajar kita kena tunjuk cara mana untuk dia operate sistem tu. Kan? Apabila dia yakin untuk membuat pembelian. Pasal kadang-kadang dia orang ni untuk membiasakan diri dia orang untuk membeli ni, dia orang kena pakar dulu dalam menggunakan sistem tu. Kalau dia orang tak was-was, dia orang masih was-was nak guna, dia orang takut nak beli. Dia takut salah. Ya. Tambah-tambah pula bila buat pembayaran online, dia nak bayar benda lain, jadi benda lain lagi yang dibayarkan. Macam mana itu saya ingat minta pendapat Sifu lah macam mana untuk mengatasi masalah ni. Okey, untuk dulu Atomy di 2016 hujung tahun 2016 sampai 2017 satu tahun tu kita tak dapat ada aplikasi apps, tak ada apps. Kita kena beli melalui komputer. Itu memang susah. Time tu kami semua menghadapi cabaran yang besar. Tapi selepas diperkenalkan apps, supermarket di tangan orang. Itu semua orang pakai smartphone. Itu maka senang untuk mereka beli bela dengan handphone saja. Tu maka bisnes makin mudah. Lepas tu sekarang pada zaman sekarang saya rasa setiap orang boleh menggunakan aplikasi. Because aplikasi kita begitu mudah untuk membantu. Cuma kita kena gunakan sedikit masa untuk mendidik mereka. Macam mana nak jadi consumer? Macam mana nak gunakan apps tersebut? Itu yang saya galakkan.
Tapi jangan pandang ringan usaha kita ni. Kerana setiap orang yang kita ajak gunakan masa 30 minit, dia mungkin jadi pelanggan you 30 tahun. So jangan kita ringan-ringankan pandang ringan pada usaha kita. 30 minit saya mengajar, bukan saja dia, keluarga dia semua akan jadi pengguna kita 30 tahun. Betul, saya cakap. 30 minit, 30 tahun pengguna tetap kita. So, saya rasa berbaloi lah. Kita gunakan sedikit masa ajak. Akhirnya, bila dia tahu, dia pergi ajak kakak dia pergi ajak anak dia pergi ajak adik dia. Dan satu keluarga dia menjadi pelanggan tetap you semua 30 tahun. Dan mungkin cucu dia juga akan continue menggunakan produk Atomy. Saya percaya ramai daripada sini telah menggunakan produk Colgate Dali dah lebih daripada 30 tahun. Ada? Banzarina Zakaria, ada tak? Kita dah guna Colgate Dali 30 tahun dah. Saya pun rasa 30 lebih tahun saya pakai Colgate Dali. Kerana advertisement yang saya tengok dalam televisyen. 5 minit, 3 minit kan, berapa minit advertisement, saya guna 30 tahun dah. Lebih daripada 30 tahun. Saya rasa berbaloi kalau kita pergi bantu orang untuk belajar macam mana nak guna online shopping mall ni. Macam mana kita nak beli melalui apps. Berbaloi. 30 minit, pendapatan 30 tahun. Dengar saya, nasihat saya. Berbaloi kita buat. Teruskan. Min. Okey, Sifu, ada satu soalan daripada sahabat kita, Faiza Zakaria. Macam mana nak tarik orang minat dengan produk Atomy? Dan yang kedua, macam mana nak sampaikan kebaikan produk kepada orang yang kita tak kenal? Macam saya bagus. Tak ramai kawan, kata dia. Bagus. Okey ya. Saya rasa you tak duduk melawak, tak duduk dalam gua kot. Okey, macam mana kita nak perkenalkan produk? Soalan dia sekali ya. Macam mana soalan dia? Min? Macam mana? Macam mana nak tarik orang minat produk Atomy? Okey. Okey. Saya jawab ini dulu. Macam mana kita nak menarikkan perhatian orang supaya guna produk Atomy? First kali tahu apa dia? Jawapannya ialah kita kena yakin dengan produk Atomy dulu. Kita kena menjadi pengguna produk Atomy dulu sebelum kita kena yakinkan diri sebelum kita meyakinkan orang. Kalau kita sendiri bukan pengguna barang-barang Atomy, macam mana kita nak yakinkan orang? Itu tak mungkin aku. So, pemain galakkan buka barangan rumah you, apa yang ada di ke Atomy. Itu step pertama yang you harus buat. Bila you dah buat semua tu dan you dah yakin 5 daripada produk Atomy yang you guna tu yakinkan you, maka saya rasa secara tidak langsung you tahu bercakap dengan orang. Secara tidak langsung. Atau mungkin muka you akan bercakap dengan orang. Orang akan tanya, macam mana muka you sekarang berseri? Apa yang you buat? You pergi batok sekarang apakah? Orang akan tanya. Botok. Batok tu lain. Batok lain. So, orang akan tanya. So, benar-benar macam itulah orang akan tanya. So, kita gunakan produk dulu sebelum, yakinkan produk dulu sebelum kita meyakinkan orang. Itu pertama. Kedua, saya tak ada kawan ramai. Macam mana saya nak perkenalkan produk ni pada orang? Saya nak beritahu kita tidak perlu ada kawan ramai. Kita cuma perlu orang yang berkualiti, yang di mana yakin dengan produk ni, 1-2 orang cukup. Sebab itu di Atomy, yang nak berjaya di dalam Atomy, bukan kita nak ramai-ramai orang. Kita cuma nak pastikan orang yang kita bawa 1-2 masuk itu, mereka berjaya dalam Atomy. Bila mereka berjaya dalam Atomy, dan mereka akan bantu orang bawa mereka menjadi pengguna, membantu mereka educate consumer dan continue rangkaiannya jadi besar. Yang perlu you ada ialah 2-3 kawan. Tak perlu ramai orang. Itu pendapat saya.
Saya bila saya mula Atomy saya nak dengar cerita saya tak macam mana saya mula Atomy? Nak dengar? Saya Nak, tidak ada Sifu, pengalaman. Saya tidak ada pengalaman network marketing. Bila orang Korea tu perkenalkan pada saya Atomy, itu apa saya buat? Saya pun tak tahu macam mana nak cakap pasal saya belum guna produk lagi. Bila saya semua produk saya first kali saya kata, saya harus memula dengan saya. Saya tukar semua produk. Apa yang Mr. Kim ada di dalam center tu, semua saya beli. Tak ada satu yang saya tak beli. Dan saya balik rumah, saya tanya anak-anak saya semua dengan isteri saya, macam mana produk ini? Mereka kata bagus. Okey, kalau 5 produk yang saya bawa balik mereka kata bagus, saya tambah lagi 5. Lagi 5 itu mereka kata bagus, saya tambah lagi 5. Akhirnya rumah saya penuh dengan produk Atomy 30-40. Dan saya buat keputusan, saya beritahu isteri saya, mulai hari ini kita tak mau guna produk selain daripada Atomy. Kalau produk Atomy ada jual, saya tak mau guna produk lain lah. Kalau Atomy ada jual ubat gigi, maka saya guna produk ubat gigi Atomy. Kalau Atomy ada jual shampoo, saya tak boleh guna Palmolive. Saya tak boleh guna Sunsilk. Saya guna shampoo Atomy. Cuma barang yang tak ada dijual di Atomy saya guna. Beras, telur, garam. Maka saya belilah dekat Tesco Giant. Itu permulaan. Kedua, saya semua dah guna dah. Satu produk yang belum saya guna lagi. Selama itu, saya tak pernah dye rambut. Itu kerana dye tersebut, saya kata, saya nak cuba. Kerana semua saya dah beli dah. Tinggal dye rambut, belum cuba lagi. Saya bawa dye tersebut, saya kata, Mr. Korea tu, Mr. Kim, let's go, salon. So what happened? Dye hair. So bawa dia pergi dye hair, pergi kat kedai Jojo. Dye lah rambut. Jojo, ini satu kotak, 2 orang. Dye 2 orang. Time tu Jojo charge saya RM20, saya masih ingat lagi. Tapi orang lain dia charge RM15. Dia ingat saya Korea. Dia charge saya tambahan RM5. So tak apa, kita dah dye. 45 minit, tunggu dye tu kering. Untuk menyerap masuk dalam rambut. Dalam 45 minit tu apa saya buat? Saya ceritalah Atomy. Saya beritahu dia, saya bawa ini orang Korea. Orang Korea ni nak perkenalkan Atomy. You orang tahu tak apa itu Atomy? Tak tahu. Tak tahu. Atomy ni baru, company yang baru nak masuk dalam Malaysia lah. Ini. Kita orang pertama, terawal. Mereka berminat. Bermulalah saya. Bila mereka naik ke center, siapa nak ajak? Korea tu tak tahu nak cakap bahasa mereka. Bahasa kita dia tak tahu. Saya yang jadi cikgu lah. Cikgu separuh masak. Tapi ajak lama-lama jadi masak lah. Jadi masak. Amil, ya. Selamat petang Amil. Itulah. Lama-lama dia jadi masak, jadi pandai. Saya tak bergantung pada orang. Kalau saya nak berjaya, saya nak bergantung pada orang Korea saja, orang atasan saya untuk berjaya. Tak mungkin kita berjaya. Kita jangan bergantung pada orang atas saja. Kita kena usaha sendiri. Kalau saya sentiasa, Mr. Kim, you explain. Habis. Semua segalanya saya panggil orang atas saya explain, saya tak akan berjaya. Tapi saya kata kalau saya nak berjaya, saya kena belajar macam mana nak berdikari. Tak payah bergantung pada orang untuk berjaya. Saya kena lead by example. Saya kena keluar. I have to take the first step. Hari ini sebab itulah saya rasa saya bangga dengan diri saya. Saya boleh bawa tim, saya boleh mengajar, saya boleh share, saya boleh adakan sesi soal jawab dengan lebih kurang 100 orang tanpa ketakutan atau tanpa ragu-ragu. Kerana apa tahu? Segala yang saya cerita tu bergantung pada pengalaman saya. Pasal 3 tahun berturut-turut saya tak berhenti kat pasal Atomy. 3 tahun berturut-turut saya tak pernah berhenti membantu orang saya berjaya dalam Atomy. 3 tahun berturut. Dan saya tak pernah pergi rekrut orang. Saya cuma bantu Jojo dengan grup dia saja. Bantu tiap hari. Dia bawa orang, saya cakap. Dia bawa orang, saya cakap. Dia bawa orang, saya cakap. Sampai grup dia dah ini, Korea itu beritahu saya, Mr. Chan, this is binary plan. Ini sistem perduaan, 2 kaki. You jangan buat 1 kaki saja. You 9 bulan 1 kaki macam mana you nak dapat duit? Pasal saya tak ada masa untuk pergi cari orang baru lagi. Bulan 9 ke atas, baru saya pergi cari orang baru. Bila saya baru pergi cari. Sekarang,
Line saya yang paling kecil yang saya mula 9 bulan kemudian lebih besar daripada line saya yang saya buat dulu. So ini cara saya buat Atomy. Kita bantu orang. Penuh dengan keyakinan dengan produk. Lepas itu dengan niat nak bantu orang dan kita berjaya. Dan kita tak perlu ada orang. Seperti kawan saya, soalan yang tanya, saya tak ada kawan macam mana saya nak berjaya dalam Atomy. Saya mula dengan tanpa memperkenalkan platform ini pada kawan saya langsung. Tak ada siapa saya perkenalkan. Tetapi sesiapa yang berjumpa saya, orang yang buat mai kedai saya, buat kedai elektrik, dia ahli saya. Orang yang pasang aircon, dia ahli saya. Dia mai cuci servis aircon, dia juga ahli saya. Orang yang buat bank memberi saya loan macam Miss Chong, dia juga adalah ahli saya masa itu. Itu cara saya buat. You tanya Miss Chong, Charlene tengok, Diamond Master Charlene. Macam mana dia dikenalkan Atomy? Kerana saya adalah customer. Dia adalah corporate banker saya. Saya adalah corporate customer dia. Saya pinjam loan dengan dia. Akhirnya, dia mengikuti saya dan akhirnya tahun lalu, bulan 10, dia full time bersama saya di Atomy. Sekarang, dia hampir auto Diamond Master. Teruskan. Okey, soalan. Nasib baik jadi bankernya. Jika tidak, saya kerja seumur hidup dalam bank. Okey, ada soalan lagi tak? Kalau tidak, kita nak mengakhiri ya. Kalau tidak, saya akan serahkan pada Min. Min, tengok ada lagi tak? Ada last tadi satu. Ada last tadi satu daripada Amir Syazwan. Amir Syazwan ada bagi tahu, ada tanya, dia kata dia dah boleh jelaskan tentang sistem dan lineage. Jadi bila dia cerita dekat kawan dia kata ini adalah online shopping mall. Dia kata ni sistem MLM. Okey, jadi soalan dia tu sekejap dia dah bagi tahu dah kalau dia kata ini bukan MLM, walaupun dah terangkan dia orang cakap ini MLM juga. Jadi macam mana kaedah dan cara nak jawab kata ini bukan MLM tu? Yang penting sekali kita tak perlu pergi argue dengan orang. Argue tu bertekak dengan orang. Orang kata MLM, kita tak perlu pergi bertengkar dengan orang. Orang kata MLM, kita kata bukan MLM. Macam berdebat pula. Tak perlu, dalam proses ni kita tak perlu pergi berdebat dengan orang. Apa yang kita harus buat ialah kita beritahu mereka, Amir lah, kita kena beritahu mereka ini adalah satu platform yang di mana dapat kelulusan daripada DSAM, itu Direct Selling Association of Malaysia. Di mana dia ada lisen, kita kena buktikan lisen dia, dan di situ kita akan beritahu dia ini adalah satu platform. Tanya kawan you tu, selain pada apa yang you buat, you ada cara lain tak untuk mendapat financial independent? You ada cara lain tak untuk berniaga, untuk menjadi usahawan? You ada cara lain tak? Itu ramai daripada orang tu, kita tak perlu berdebat dengan dia, kita kena cuma tanya dia soalan. You ada cara lain tak? Dia kata, kalau dia kata tak ada, dia kata tak ada, saya tak ada cara lain. You nak berniaga tak? You nak berniaga, you ada modal tak? You ada pengalaman tak? Ini. Itu kita kena beritahu dia, bagi dia faham. Ini ada peluang di mana kita tidak perlu modal, ini ada industri yang tidak perlu adakan modal, pengalaman dan risiko. Dan seterusnya kita kena beritahu dia. Atomy lain pada, kalau dia kata MLM, tak apa. Atomy lain pada MLM yang lain. Kerana kita telah mengeluarkan ciri-ciri keburukan MLM. Tanya dah, itu dah apa itu ciri-ciri keburukan MLM? Amir, tanya kawan you. Apakah ciri-ciri yang you tak suka tentang MLM? Tanya dia. Lepas tu kita dengar daripada apa yang dia cakap. Satu, tell me your story. Pernah tell your story why you don't like about MLM. Tell me your story. So dia beritahu lah. Kalau MLM, satu, kita kena jual barang. Kita kena jual barang. Simpan dulu, kita diam. Okey. Kedua, kita tulis dalam kertas. Kena jual barang. Kedua, barang dia selalunya harga tinggi. Kita tulis. Okey, harga tinggi. Kita kena hantar barang. Oh, kena hantar barang. Lagi? Kita tanya dia.
Bila dia dah jawab semua dah dan kita beritahu dia, Atomy ini semua kita tak ada. First kali Atomy barang kita harga ubat gigi, ambil lah kita bawa ubat gigi, kita beritahu dia kehebatan ubat gigi. Kita tanya dia berapa harga dia. Dia kalau dia kata, saya rasa semua ini 17-15 ringgit ke atas. Bila kita beritahu dia 4 ringgit 25, dia sedarlah. Produk kita berkualiti tinggi, harga berpatutan. Dan bagi dia sedar sendiri, ini ada pasaran dia. Betul tak? Dia kata, MLM kita kena jual barang, kita kena buat penghantaran. Kita beritahu dia. Di Atomy kita tak perlu buat penghantaran. Kerana penghantaran dilaksanakan oleh GDEX. Kita beritahu dia. Itu lagi apa yang you tak suka tentang MLM? Kena jadi member. Kena bayar duit. Kita memang tak payah bayar duit. Lagi apa yang you tak suka? Tiap bulan kena paksa kita beli barang. Atomy apa pun tak payah paksa. Tak ada paksaan beli barang. Lagi apa yang you tak suka? Tanya dia. Biar dia jawab. Dan kita ada segala jawapan untuk dia. Dan akhirnya, kita meyakinkan dia. Kita lain pada yang lain. Maka dia join lah. Ambil cara macam tu kita akan harus buat lah. Ambil lah. Okay, thank you. Ambil saya jawab soalan you. Itu yang kita kena yakinkan. Masih. Saya harap terjawablah persoalan semua. Okey, jadi untuk anda semua malam ni sebenarnya walaupun kita hanya mendengar, tetapi saya yakin ada soalan tu mungkin tak terkeluar, terkedu dan terkesima. Tengok Sifu handsome sangat macam Korea malam ni tak terkeluar. Tapi kawan-kawan kita dah tanya, jadi mungkin soalan-soalan tu saya harapkan dapat menjawab soalan semua yang ada di sini. Dan untuk pengetahuan anda pada malam ni, Sifu sendiri sebenarnya berbesar hati malam ni untuk menjawab persoalan anda. Macam retis kata Tuan Said. Tadi ada Kak Latifah kata comel je jawapan Sifu. Comel. Nampak tak? Sebenarnya betul. Kalau untuk orang yang baru pertama kali, saya rasakan sebelum anda memulakan bisnes ni, apa yang anda perlu buat adalah anda kena bagi tahu dekat upline anda, saya nak jumpa dengan Mr. Siti Chan boleh? So you kena jumpa dengan Sifu. Tak boleh jumpa jauh, telefon pun tak apa. Saya pasti anda akan tak tidur malam dan anda akan terus masuk gear, tak pandang belakang. Okay? Sebab apa? Itulah yang berlaku kepada saya pertama kali. Sebabnya, bila pertama kali saya balik jumpa Sifu, saya tidur malam tu kan, saya pandang suami saya tanya dia, betul tak ni saya nak buat ni? Saya pandang suami saya tanya dia. Saya sekarang ni kan, sebenarnya tak baik lah kan, sebenarnya saya katakan suami saya. Awak tahu tak, saya tengok muka awak sekarang ni, saya dah terbayang muka Sifu dah ni, saya esok nak pergi ni. Sebab apa? Sifu punya jawapan tu, ya Allah, cukup padu, terkena sup. Mami cakap selalu kalau Sifu cakap sikit je. Dia cakap sikit je. Tapi dia masuk tu terus ke dalam, kita tak boleh buat apa-apa. I sesak nafas tau. Okay, so untuk anda semua yang baru nak bermula, okay, ambillah peluang, minta ke upline anda, saya nak jumpa juga dengan Sifu. Sebelum saya mula ni, saya nak cakap dengan Sifu. Sebab tak sia-sia, sebab kita berada bersama dengan orang bijaksana dan juga bijak di situ, di sini. Semua dia bijak, jadi dia boleh mengembeling kita ke arah kejayaan kita. Okay, jadi pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mengakhiri, ada lebih kurang beberapa minit lagi pukul 11. Pada malam ni sebenarnya kita ada satu berita gembira sebab terlahir lagi seorang permata sales master untuk tim Synergy. Jadi pada malam ini saya diberitahu, saya pun baru tahu ni, sebenarnya saya juga berbangga sebab dalam kumpulan TTT ataupun preview bahasa Melayu sebenarnya terwujud seorang lagi permata baru, sales master. Pada tarikh 1 hingga 15 hari bulan tercipta satu sales master baru iaitu Puan Siti Syamsiah binti Sailan, tak silap saya. Okay. Beliau ni merupakan big boss kepada sebuah rangkaian farmasi. Dah ada 6 ke 8 farmasi dah tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan ada 6 ke 8 farmasi tapi masih lagi nampak peluang untuk ada kat sini. Jom kita congratulate Kak Syam. Okay. Kak Syam ada sini dah? Kak Syam ada tu, Sifu. Kak Syam ada. Kak Syam perkenalkan diri, Kak Syam. Okay. Ada Kak Syam. Minta Kak Syam perkenalkan diri. Tahniah Kak Syam. Tanya, tolong berkongsi sikit rasa Kak Syam. Kak Syam, cakap sikit.
cakap sedikit Kak Syam. Dekat mana Kak Syam? Kita nak tengok, semua orang nak tengok Kak Syam. Kak Syam, sila. Okey. Tahniah Kak Syam. Saya start join hujung 2018. Thank you to Ita Shazliza yang perkenalkan saya pada Atomy ni. Mula-mula saya pergi cuci muka aja kat dia. Lepas tu dia guna produk Atomy bersesuaian dengan saya. Lepas tu dia suruh saya try Himohim lah apalah, saya kata di farmasi saya pun berlambat suplemen. So saya tak perlu beli suplemen Atomy, saya nak pakai cuci muka dia je. Pakai skincare dia saja. Saya dah pakai skincare semua, saya rasa okey je. Lepas tu baru saya try Himohim tu sebab yang tu formula dia tak ada di mana-mana pharmaceutical company. Saya baca dengan ada research ada apa, saya makan, suami saya makan. Ini kami rasalah kebaikan dia, kami start promote kat customer kami yang selalu on painkiller, kat adik-beradik yang ada kecil manis, dan result dia memang awesome. So sampai hari ini saya berjaya meyakinkan banyak ramai orang di bawah saya untuk membeli Himohim. Tahniah Kak Syam. Saja nak share. Tahniah. Kak Syam, tahniah. Nampak tak? Dengan hanya niat nak berkongsi sahaja pun dah boleh naik sales master. Okey, saya difahamkan Kak Syam ni dah ada 6 ke 8 farmasi di sekitar utara. Okey. 5 saja. 5. Oh, best betul 6 ke 8. Tak apa, saya doa. Amin. Amin. Okay. Amin ya Allah. Jadi hari ni Kak Syam dah bantu ramai orang dengan Kak Syam recommend Himohim sebab bermula daripada suami, betul tak? Jadi sebenarnya dengan niat Kak Syam nak berkongsi tu, itulah dia hasil yang Kak Syam dapat. Sebab di sini lebih banyak kita memberi, insya-Allah lebih banyak yang kita terima kan Kak Syam? Ya, betul. Okey, jadi tahniah sekali lagi. Betul, ini banyak boleh sales tolong Kak orang Syam. lain juga. Terima kasih. Okey, tahniah sekali lagi. Sekali tahniah buat sales master baru Kak Syamsiah binti Sailan. Okey, jadi lepas ni saya doakan akan lahir lebih ramai lagi sales master, auto sales master, diamond master, auto diamond master di tim Synergy. Okey, dan seterusnya saya doakan anda semua juga akan mendapat kebebasan kewangan dengan peluang menjana pendapatan pasif di Atomy. Dengan adanya sifu-sifu yang sangat membantu, dengan adanya teamwork kita yang sangat bagus, dengan ada platform yang sudah tentu, sudah terbukti, terbukti membantu ramai orang, yang pastinya anda sendiri kena buat keputusan dan anda kena yakin dengan apa yang ingin anda lakukan. Sebab di Atomy tidak ada ruang untuk orang yang berharap sahaja, tetapi di sini sebenarnya adalah satu peluang dan juga kesempatan untuk kita ambil, jadikan dia sebagai satu titik tolak untuk kita ubah kehidupan. Jadi pada malam ni terima kasih semua sekali lagi, jutaan terima kasih kepada Sifu tercinta. Tanpa Sifu malam ni semua tidur kan macam tak tahu macam mana lagi nak buat. Saya harapkan anda semua dapat jawapan yang dapat merungkai kepada permasalahan anda selama ni. Jadi untuk anda semua terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Sifu. Terima kasih. Saya doakan kepada semua selamat maju jaya dan insya-Allah kita jumpa di puncak kejayaan. Okey, maka dengan itu saya akhiri preview kita pada malam ini. Question and answer kita dengan serangkap pantun. Kalau ada semua di ladang boleh kita menumpang mandi. Ada lagi umum panjang insya-Allah. Esok-esok kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Min, terima kasih semua.